This meeting is being recorded. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh buat Yumi dan juga Siti Fariza yang tengah tengok saya punya presentation ini. Yang mana presentation pagi ini adalah untuk subjek pengenalan kajian tindakan daripada untuk subjek Dr. Ahmad Zamri Mansor, GGGW 8451, iaitu pengenalan kajian tindakan. Okey. Untuk makluman semua, tajuk saya adalah keberkesanan peta minda, iaitu dengan menggunakan aplikasi laman Google dalam mata pelajaran pengajian Malaysia untuk pelajar Politeknik Tunku Omar. Nama saya Nur Hafiz bin Zakaria. Saya punya nombor matrik P117139. Okey, boleh next. Sebaiklah Fariza ada, boleh tolong. Okey. Untuk agenda agenda berkaitan dengan pembentangan saya, okey, saya akan mulakan dengan tajuk, nama penyelidik, saya akan buat mengikut pembahagian mengikut tajuk kajian, latar belakang, refleksi amalan berdasarkan pengalaman lepas, isu keprihatinan, objektif, kumpulan sasar, tindakan intervensi atau intervensi yang dicadangkan, jadual pelaksanaan dan juga senarai rujukan. Okey, next. Kita dapat lihat dekat sini yang mana tajuk kajian saya adalah bagi meningkatkan kefahaman pelajar Politeknik Tunku Omar dalam subjek pengajian Malaysia dengan menggunakan peta minda melalui pembelajaran atas talian dengan menggunakan aplikasi laman Google. Okey, nama saya Nur Hafiz bin Zakaria. Tempat kajian saya adalah bertempat di Politeknik Tunku Omar, Ipoh, Perak. Okey. Basically apa yang ingin saya bentangkan hari ini adalah berkaitan dengan macam mana student akan menghadapi masalah kan, untuk makluman Yumi dan juga Fariza kan, macam masalah apabila macam nak buat nota ke apa ke semua. Jadi dengan menggunakan peta minda ini dan juga aplikasi laman Google ni akan dapat membantu student untuk orang cakap lebih mudah memahami satu tajuk ataupun satu topik yang dipelajari. Okay, next. Ini contohnya lah. Nampak tak tu peta minda dia, yang mana ini nanti akan apa orang cakap, aplikasi ini sebenarnya dia adalah secara interaktif. Jadi bila kita buat kita menggunakan aplikasi ini di atas talian kan, jadi semua akan melibatkan pelajar-pelajar pun macam lebih menarik lah penggunaan peta minda ni. Jadi main dia adalah untuk orang cakap nak bagi student-student berinteraksi dan sambil-sambil itu dapat mengingat nota ataupun dapat mengingat subjek-subjek yang mungkin susah nak hafal. Jadi dengan guna kaedah ni akan lebih cepat hafal. Okay, next. Okay, kita boleh tengok research background ataupun latar belakang Nusratul Literature. Berdasarkan penyelidikan, pembacaan dan kajian yang telah saya buat, okay, peta minda merupakan satu rangkaian dahan idea yang dibina melalui satu pencambahan idea. Okey, kalau kita tengok daripada Rafizah 2017, kesediaan pelajar menggunakan peta minda memberi lebih keyakinan di samping mampu memanipulasi dan menggunakan peta minda dalam mengkulang kaji pelajaran yang lain. Maksudnya dekat sinilah peta minda sebenarnya banyak membantu pelajar-pelajar terutama untuk subjek-subjek yang macam susah untuk dihafal dan untuk diingat. Okey, macam Mansor 2015 menjelaskan dalam kajiannya bahawa pelajar memahami peta minda dengan lebih jelas secara tidak langsung dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan meningkatkan pencapaian mereka. Next slide. Okey. Okey, next slide kalau kita dapat tengok kat sini. Okey, menurut Idris dan juga Noor 2018, Google dilihat sebagai salah satu daripada aplikasi inovasi digital berbentuk thinking tool yang boleh diakses melalui laman web yang tertera di slide ni lah. Jadi, kenapa saya kaitkan aplikasi ini dengan kursus pengajar Malaysia? Ini adalah bertujuan untuk melahirkan graduan yang mempunyai identiti kebangsaan dan membentuk semangat patriotisme yang unggul, pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam melalui kuliah, tugasan, peperiksaan dan pengamalan pembelajaran. Okey, pengajar Malaysia ni
saya rasa semua orang pun tahu kot, Yumi dan juga Fariza pun tahu kot, pelajaran Malaysia ni lebih kepada macam berkaitan benda-benda yang fakta, benda-benda yang pasal kenegaraan kan. Jadi mungkin agak susah kalau orang yang dia belajar tapi tak ingat. Tapi dengan menggunakan aplikasi ni, orang akan lebih mudah untuk hafal, untuk tahu. Okay, next. Next slide. Ini adalah berdasarkan pengalaman lepas. Tadi tu belum lagi. Kalau belum lagi, ni dah next, jauh dah ni. Boleh next balik. Slide nombor kejap Okey, nombor 3 reflection. Okey ni. Betul, penggunaan ni. Okey, penggunaan alat berfikir yang diintegrasikan dengan ICT menjadikan pengajaran pensyarah lebih berkesan dan pembelajaran mudah serta menyeronokkan. Okey, betul ni awak? Okey. Okey, kalau dapat tengok ini berdasarkan apa yang saya tengok daripada yang lepas-lepas ni. Okey, Zamri mengatakan kajian dijalankan, kejayaan dan kecemerlangan dalam satu pelajaran tidak akan menjadi kenyataan sekiranya teknik pengajaran masih menggunakan kaedah tradisional dan tidak mengambil aspek kemahiran berfikir. Itu adalah merupakan aspek penting dalam menguasai sesuatu kemahiran serta pencapaian. Boleh tak ni sebab bising tengah present. Okey, satu lagi mengikut permatian saya pelajar Politeknik Engku Omah menghadapi kesukaran untuk mengambil nota. Okey, rancangan pembelajaran pengurusan masa selalu tidak mempunyai banyak masa untuk menyelesaikan nota yang mereka baca semasa peperiksaan. Akibat terlalu bergantung dengan nota yang diberikan oleh pensyarah, ada setengah pelajar yang mengalami kesukaran untuk menerangkan kembali apa yang mereka fahami dalam sesi pembelajaran. Terdapat juga pelajar yang langsung tak membaca nota yang diberikan, manakala nota yang diberikan adalah terlalu panjang, tidak tersusun dan tidak menarik untuk difahami. Okey, next. Jadi isu dekat sini, isu keperhatian ataupun fokus kajian dekat sini untuk kajian tindakan ini, saya melihat bahawa proses penerimaan ilmu ni tidak terhad daripada pembelajaran dalam kuliah. Terdapat pelbagai medium yang boleh digunakan sebagai maklumat tambahan dalam proses pembelajaran seperti buku rujukan, liputan media dan lain-lain lagi. Jadi ini adalah salah satunya jugalah apabila kita menggunakan aplikasi ini, Perteminda ni dan juga aplikasi ni dia dapat membantu pelajar. Okey. Penemuan kajian lepas mendapati isu pelajar yang menganggap mata pelajaran pengajaran Malaysia sama seperti sejarah adalah begitu membosankan, kaku dan tiada nilai komersial macam saya katakan tadi. Sebab ini adalah salah satu subjek yang dry. Jadi macam mana untuk kita meningkatkan kefahaman student, macam mana kita nak meningkatkan kefahaman student untuk menjawab dan juga faham apa yang dipelajari untuk subjek pengajaran ini. Maka hubungan dengan kemahiran mengajar sekolah, mengajar guru sejarah dengan pencapaian murid dalam mata pelajaran sejarah adalah signifikan. Ini yang dikatakan untuk rujukan yang saya baca lah, yang mana orang cakap untuk mengajar, hubungan antara kemahiran mengajar dengan pencapaian itu akan menjadi signifikan. Sebagai contoh, kalau guru ataupun pensyarah itu dia mengajar dengan cara yang bagus, cara yang berkesan, murid pun akan dapat keputusan yang lebih cemerlang juga. Okay. Seterusnya, next. Okay, next. Okay. Objektif saya ada yang pertama terbahagi pada dua, objektif umum dan juga objektif khusus. Umum untuk meningkatkan tahap kefahaman pelajar terhadap pelajaran secara dalam talian subjek pengajian pengajian Malaysia dengan menggunakan Perteminda. Okey, di kalangan pelajar Politeknik Engku Omah, menanam minat pelajar untuk membuat Perteminda dalam pembelajaran. Okey, objektif khusus meningkatkan fokus pelajar dalam pembelajaran serta talian dalam subjek pengajian Malaysia dengan menggunakan aplikasi laman tadi yang saya sebutkan. Menggalakkan aktiviti kolaborasi dan perkongsian maklumat dalam membina Perteminda menggunakan aplikasi laman Google secara individu dan kumpulan bagi meningkatkan lagi rasa minat pelajar dalam pembelajaran pengajian Malaysia. Next, 6. Okey. Target grup saya adalah pelajar diploma kejuruteraan awam, pelajar diploma seni bina dan juga pensyarah yang mengajar pengajian Malaysia.
Okey, untuk tindakan intervensi dan inovasi yang dicadangkan adalah saya akan membuat tinjauan masalah, iaitu sebelum langkah-langkah seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini, tinjauan masalah yang akan dikenal pasti dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. Tinjauan dilakukan dengan mengutip data seperti temu bual dan juga soal sidik. Jadi saya nak tahu masalah, saya akan buat temu bual dan juga soal sidik. Sesi pembelajaran atas talian menggunakan aplikasi Lamakoga yang mana pesyarah akan menggunakan platform aplikasi Zoom, okey, Zoom ataupun Google Meet ke kan. Jadi pesyarah akan mengajar, lepas tu akan pesyarah akan minta apa orang cakap, setiap pelajar tu buat dalam perbincangan dalam breakout room dan akan apa orang cakap, menggunakan aplikasi Lamakoga ni di dalam Zoom ataupun di dalam breakout room tu untuk satu topik yang akan saya berikan. Jadi aktiviti ini akan diubah mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. Next. Okay, ini adalah jadual pelaksanaan saya, kalau boleh tengok kat sini daripada nombor 1 sampai nombor 12, mengenal pasti masalah, buat proposal sehinggalah kepada pembentangan dapatan kajian yang saya buat. Seterusnya pada lihat yang terakhir, slide yang terakhir adalah list of references ataupun senarai rujukan bagi kajian tindakan yang saya buat untuk tajuk keberkesanan Perteminda dalam mata pelajaran pengajaran Malaysia di kalangan pelajar Politeknik Ungku Omar. Itu sahaja. Terima kasih kepada Yumi, kepada Fariza, tidak lupa kepada Dr. Ahmad Zamri, okey, yang telah mengajar kami